Okey, nama saya Maimunah Haji Kadir. Saya seorang suri rumah. Pada masa yang sama mengepalai sebuah pertubuhan Aman Nisa Malaysia. Sebuah NGO yang diperbadankan secara rasminya pada Disember 2021 lah. Ya. NGO kami berpengkalan di Seremban, tapi kita ada juga ahli-ahli ataupun AJK kan, ataupun rakan-rakan dari seluruh Malaysia lah, termasuk Sabah, Sarawak. So hari ini bersama saya lah saya punya setiausaha Cik Nur Syazah Azrah yang akan bantu kita lah terangkan atau ceritakan sikit apa yang NGO kita lakukan, apa aktiviti kita, apa gerak kerja kita lah selama ini, insyaAllah. Sebagai NGO kita sebenarnya kita cuba adakan aktiviti atau gerak kerja yang pelbagai, sesuai dengan keperluan semasa ataupun keperluan klien kita, sesuai masyarakat apa semualah. Tapi Aman Nisa ni sedari awal kita banyak ambil kes-kes klien anak-anak ataupun golongan terpinggir yang menghadapi masalah dengan dokumen pengenalan diri. Contohnya tak ada sijil lahir, tak ada IC, ataupun anak-anak yang umumnya kita kenali sebagai anak yang tak sah taraf, anak yang bukan warga negara tetapi tak diberi peluang untuk mendapatkan dokumen diri, yang macam itulah kebanyakannya. And then kes-kes macam ni ada yang kita dah mula uruskan daripada tahun 2018. Masih lagi kita tak temui solusi. Kita masih mencari ikhtiar lagi macam mana kita nak buat kes-kes yang tertangguh macam tu. Alhamdulillah dalam pada tu ada juga yang berjaya, alhamdulillah. Cuma yang kita bimbangkanlah mana-mana kes yang masih tertangguh ni ada tak jalan keluar, macam mana kita nak selesaikan masalah anak-anak yang tak ada dokumen ataupun dokumen dia khilaf macam itulah. InsyaAllah. Okey, berdasarkan pemerhatian kami sepanjang kita cuba handle kes yang ada, yang kita dapat dalam Aman Nisa ni, saya nampak banyak risiko kanak-kanak yang, especially kanak-kanak yang tak sah taraf ataupun yang tak ada dokumentasi daripada kecil atas masalah-masalah yang lain. Diorang akan menghadapi masalah dari segi contoh nak meneruskan pembelajaran, masuk sekolah, cari kerja dan sebagainya. Benda-benda tu as we all know, benda tu sangat penting bagi kita, especially warga negara ataupun bukan warga negara. Itu adalah hak dari segi hak asasi manusia, dari segi pendidikan, kehidupan dan sebagainya. So bila kita dapat kes macam ni, benda ni buka mata kami. Sebenarnya ramai dekat luar sana kan yang masih menghadapi atau dibelenggu masalah-masalah macam ni, yang kadang mereka sendiri tak tahu jalan atau nak cari solusi pada masalah mereka ni sebab maybe diorang tak ada connections, tak ada orang yang cuba salurkan bantuan juga. Mereka juga tak tahu nak mula daripada mana. Jadi ever since daripada awal pertubuhan Aman Nisa ni, kita cuba ketengahkan isu-isu sebegini untuk carikan solusi dan juga jalan bagi membantu mereka yang menghadapi masalah sebegini. Bila kita tengok kanak-kanak tu sendiri ataupun klien, kita panggil klien kita yang menghadapi masalah macam ni, dia berbeza. Contohnya anak kecil tu kan dari segi kita, saya seorang ibu. Saya bayangkan kalau anak saya di tempat ni macam mana kan. Anak-anak macam tu kan, kita kena fikirkan masa depan dia macam mana. Kadang anak-anak ni terbiar, tak ada didikan, dan contohnya cara dia bergaul dengan masyarakat macam mana, cara masyarakat menerima dia kan. Masalah tu sebenarnya bukan berpunca pada diri dia tau, tapi berpunca daripada sekeliling. Birokrasi kerajaan ke, agensi ke, ataupun cara masyarakat menguruskan diorang. Kadang-kadang contohnya anak yang tak sah taraf ni duduk di sebuah taman atau di sebuah kampung, ketua kampung pun tak ambil tahu. Bukan tak ambil tahu, sebenarnya diorang tak ada jalan nak uruskan benda ni kan. Tapi bila kita NGO masuk, sesuai dengan semangat kesukarelawan kita kan, so kita kena ikhtiar kan. Kita kena macam kami Aman Nisa, kita punya slogan tu lah hikmah bakti solusi. Kita berhikmat, kita berbakti, pada masa sama kita memang tekad nak cari solusi. Permasalahan ni kena ada jalan keluar, mesti ada. Kalau tidak kan dia bukan sekadar melibatkan anak ni
tak sekolah apa semua. Kita tak tahu masa depan dia macam mana. Macam kat Malaysia ni, IC dengan sijil lahir tu memang dokumen yang orang kata apa? Wajib. Memang you are not somebody in the society. Masyarakat pun tak tahu nak iktiraf you, nak panggil you apa, nak terima you macam mana. Jadi kita tak nakkan disebabkan masalah yang basic, masalah dokumen ni yang tak ada jalan keluar ni, anak-anak ni membesar tanpa satu hala tuju dalam kehidupan orang kan. Tak ada bimbingan, tak ada guidance kan. Sebab apa? Bila dalam keadaan macam tu, anak-anak tu sendiri akan terbentuk satu stigma dalam minda dia, aku bukan sesiapa, aku anak terpinggir, aku bukan penting, masyarakat tak menghargai aku. Jadi kita tak nak pemikiran yang macam tu, orang kata apa, mengikut di belakang minda anak-anak ni, ataupun inilah klien kita yang tak ada dokumen. Saya ambil contoh satu kes saya, seorang remaja lelaki umur 16 tahun. Kami jumpa dia hujung 2021. Masa tu dia umur dah 15 tahun lah. Kan? Dia bukan anak orang Indonesia pun. Mak dia kita ketahui memang orang tempatan. Ada pekerjaan tapi meninggal sebab sakit diabetes depan mata dia lah. Dan ada orang yang dipanggil ayah. Tapi mungkin disebabkan status perkahwinan tu, status perhubungan mak ayah tu tak jelas. Jadi pendaftaran tu tak dapat boleh dibuat dengan betul. Bila tak dapat buat tu, bagi pihak mak pun, pihak yang si ayah ni pun, saya tak tahu, mungkin sikap dia ambil sambil lewa kan. Pada dia acuh tak penting. Sampailah anak tu dah berumur, masa kami jumpa dia umur 15 tahun kan, nak masuk 16 tahun. Tak ada apa-apa dokumen diri. Tak ke sekolah, hidup terbiar bercampur dengan anak-anak di kawasan perumahan dia kan. Dan itulah, itu bukan masalah anak tu ya. Sikap pihak yang mengaku sebagai ibu bapa, pihak yang mengaku sebagai keluarga tak begitu serius nak ataupun sambil lewa je, tak fikirkan apa yang perlu dibuat untuk anak ni kan, implikasi dia macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah, lepas kita ambil alih, walaupun agak rumit makan masa, alhamdulillah anak tu sekarang ni dah 17 tahun kan. Peringkat pertama kita dapat menggunakan dokumen yang sedia ada dengan beberapa pengecualian oleh agensi JPN kan. Kita dah dapat dah sijil lahir dia, alhamdulillah. Lepas tu kita lalulah proses untuk dapatkan dia punya IC. Berjaya lah. Dalam kita ikhtiar kita tu, saya tak nafikan kita mendapat kerjasama, bimbingan dan guidance yang baik daripada agensi yang berkenaan. Contohnya JPN ya. Macam saya lah, pengalaman saya dengan JPN Negeri Sembilan, memang saya suka buat kerja. Salah satu sebab menyebabkan saya lagi suka buat kerja-kerja yang melibatkan ni, sebab apa? Saya dapat bantuan sokongan daripada JPN sendiri. Walaupun dokumen tak cukup, tapi dia beritahu kita, okey, yang ni kena buat macam ni, kena buat. Mana sentiasa ada alternatif, ada option. So jadi kita kata, oh benda ni boleh buat. Kalau boleh buat, kita kena usaha sampai dapat, dan kita mesti pastikan yang kes ni, contohnya klien ni, kita dapat selesaikan masalah dia macam tu. Di satu peringkat, bila kita dah dapatkan sijil lahir dia, kita terkejut orang yang selama ni menjaga dia, mengambil yang mengaku sebagai yang dipanggil ayah oleh anak ni kan, oleh remaja ni, tiba-tiba mengatakan, oh saya bukan ayah dia. Bayangkan kita yang dengar pun bukan saja marah sikit, sedih, kita marah sikit, apa lagi anak tu. Selepas berlaku benda tu, bila dia kata, oh ini sebenarnya bukan anak saya cuma jaga mak dia lepas dia lahir apa semua kan. Saya tengok anak tu dia macam, dia jatuh jadi macam murung. Lost. Dia macam, kita nampak dia macam jadi macam tak keruan, atau dia tak tahu ke mana dia selepas ni kan. Tapi sebab macam kami sekeluarga kan, kita bincang nak buat macam, kita cuba fight lah dengan parents, dengan orang keluarga asal dia tu. Tapi dia kata memang bukan saja dia tak nak mengaku, dia tak nak. Tiba-tiba anak tu disuruh keluar daripada rumah tu. Dia tak nak ambil tahu langsung. Dia kata dia bukan lagi. Dia hantarnya baju anak tu dengan beg sekali kan. Aduh, saya memang tak boleh lupa lah rupa dia riak muka anak tu kan, masa hari diorang hantarkan beg-beg baju dia ke rumah saya tu kan. Tapi mungkin rezeki dia di tempat lain lah pada saya. Kita sebagai orang Muslim, kita kena percaya dengan ketetapannya. Kalau tak dalam kadar tu, alhamdulillah dia cubalah, dia sendiri saya rasa berusaha nak bangkit daripada emosi dia tu kan, daripada ketakuan tu. Dia kata tak apalah,
tumpanglah rumah saya. Dia panggil saya mami kan, panggil aunty. So sekarang ni kami pastikan kami bukan saja anggap dia sebagai ahli keluarga, kami layan dia sebagai ahli keluarga kami sendiri kan. Dia duduklah dengan kita sementara, tapi kita sedar ke depan dia ada satu future yang dia sendiri kena orang kata apa? Hadap. Dia kena selesaikan. Kita tak akan ada dengan dia sampai bila-bila. Selain daripada pengalaman kami uruskan isu-isu berkenaan anak-anak sah taraf, tak sah taraf dan dokumentasi punya isu ni, kita juga ada cuba bantu setengah orang yang perlukan bantuan, sokongan bantuan dari segi kewangan ataupun penjagaan atau kewangan sebagainya lah. So kita lalui proses dan prosedur-prosedur yang ditetapkan agensi-agensi, contoh macam Baitulmal ke, zakat ke dan sebagainya kan. Kita lalui setiap proses satu persatu tu mengikut apa yang dah ditetapkan, jalan yang betul. Tak ada pun kita nak kejar kabel ke apa, tak ada. Tapi kita buat sebaik mungkin, secepat yang mungkin sebab kita fikirkan orang yang kita nak bantu. Lebih kepada kita nak dahulukan mereka. Selain daripada kita gunakan dana-dana NGO yang kita dapat, yang kita peroleh, kita nak cari juga alternatif lain supaya bantuan dapat disalurkan dengan lebih dengan lebih baik. So bila kita agak terkesan bila kadang setengah agensi ni yang proses di peringkat lebih atas, lebih tinggi, mengambil masa yang sangat lama, yang kadang tu sedangkan dari segi motif sesetengah badan atau agensi ni adalah untuk memang salurkan bantuan pada orang-orang yang memerlukan, yang urgent dan sebagainya kan. So kami sendiri terkesan bila proses yang diorang ambil tu sangat lama, sehingga kan beberapa daripada orang yang kami cuba bantu, sehingga mereka meninggal dunia, bantuan tu tak dapat. After months pesakit atau orang yang kita bantu ni meninggal, baru keluar bantuan diluluskan. Tapi how does it matter anymore at that time kan? Orang tu pun dah pergi, dah tak ada. Jadi kita sebagai yang mencari alternatif untuk membantu orang-orang sebegitu, kita akan terkesan. Macam mana pun kita akan terkesan sebab we wish that we could help them better earlier than what we expect. Apa yang berlaku tu, macam saya harap antara perkara yang saya nak ketengahkan kan, saya nak ambil peluang untuk ketengahkan adalah supaya agensi-agensi kerajaan ataupun badan-badan yang tertentu ni, bila kita dah hantar dokumen dan sebagainya kan, dah go through, kalau boleh macam jangan beri keutamaan lah. Benda tu urgent, benda tu memang perlu. Kan yang mohon pun bukanlah orang yang berkemampuan kan. Ada sebab, maksudnya ada sebab kita hantar sesuatu permohonan tu kan. Sebuah permohonan tu ada sebab, dan kenapa bila kita buat secepat mungkin, kita nak cepat tu ada sebabnya. Bukannya kita nak mengambil kesempatan ke tidak. Sebab kita sediakan segala dokumen yang mereka minta. Jadi saya harap dari segi tu benda ni, isu ni dapat diketengahkan dengan lebih baiklah pada mereka yang bertanggungjawab. Inilah saya mengambil contoh satu kes yang saya handle daripada tahun 2018. Kes seorang warga Sarawak yang dah memeluk agama Islam, berkahwin dengan orang Sarawak juga, yang tak diketahui status dia, sama ada dia orang Indonesia ke orang Sarawak kan. Dapat anak, dan dua anak ni lahir di Seremban kan. 3 anak dia, seorang perempuan, 2 lelaki. Ada sijil lahir, tapi dalam sijil lahir dia yang kita sedihnya kan, mereka ni tak diakui sebagai warga negara, dan ada yang salah satu sijil lahir tu dikatakan beragama Kristian, satu lagi tak ada agama. Okey. Kes macam ni kita dah cuba. Kita berjaya mengumpulkan contohnya Jabatan Agama Islam Sarawak, Negeri Sembilan, JPN Negeri Sembilan untuk bincang ke depan macam mana kita nak bawa isu ni. Tapi malangnya dia jadi macam jalan buntu lah. Kan satu agensi ke satu agensi meletakkan keperluan dan dokumen ke ataupun requirement yang berbeza. Jadi tu saya kata dalam kes macam ni, dia bukan kes yang biasa. Bila kes yang luar biasa, kita tak boleh disuruh ikut prosedur biasa.
saya harap isu kewarganegaraan, isu anak tak ada dokumen, tak sah taraf ni bukan kami saja, banyak NGO lain pun yang handle juga. Saya minta jasa baik pada mereka yang berkenaan kan, tubuhkanlah satu mekanisme asing, mekanisme khusus ataupun jawatankuasa ataupun badan yang khas menangani isu ni. Macam mana kita menangani isu-isu pendatang asing, isu masalah rumah tangga, isu masalah anak yang orang gelandangan kan. Isu anak yang tak ada dokumen, tak sah taraf ni tak boleh diambil mudah dan kita tak boleh harapkan NGO, orang persorangan ataupun mungkin orang berkepentingan bantu selesaikan mengikut prosedur yang biasa. Dia akan temui jalan buntu. Kita akan, macam saya cakap istilah saya, kita akan langgar tembok. Bila kita langgar tembok tu kan, kita akan mungkin sebagai manusia biasa kita rasa kecewa tapi kadang kita tak nak buat lagi kan, tapi kita kena fikir orang-orang ni yang minta tolong dengan kita ni kan, ke mana dia selepas ni. So saya merayu sangat kalau yang mendengarkan suara kami, bukan NGO saya, NGO lain pun yang banyak uruskan ni, kita mintalah panggil kita NGO, kita akan bercerita, kita akan bagi cadangan, kita akan cuba usaha sama-sama cari solusi, tapi mesti ada satu badan khas daripada pihak berkuasa yang sanggup meneliti, bantu kita cari penyelesaian pada isu yang melibatkan ni anak-anak yang tak ada dokumen, tak sah taraf ni. Sebab apa? Kita tak nak terus menganggap diorang ni golongan terpinggir, and then kita cuba bagi bantuan yang macam eksklusif, tapi sebenarnya bantuan yang sekadar one off kan. Tapi kita nak benda ni ada solusi dan ke depan anak-anak ni boleh berdikari dengan sendirinya. Dan stigma anak-anak yang tak sah taraf ni sebenarnya bukan sebab dia orang ni, kita masyarakat yang bina pemikiran yang macam tu kan. Kita sendiri kena perbetulkan pandangan kita terhadap anak-anak yang bermasalah macam ni. Benda ni kalau bila kita come across this kind of problems kan, benda ni dah jatuh sebagai kita masyarakat tanggungjawab tau. Tanggungjawab pada mereka yang memerlukan, dari segi, tak kisahlah dari segi agama, pegangan agama ataupun humanity itself. Benda ni adalah tanggungjawab sesama masyarakat untuk kita cuba bantu anak-anak ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan macam ni kan. Because to us, every life, every single one of us is significant. Diorang sah taraf ke tidak sah taraf ke, diorang ada hak asasi manusia mereka. Mereka berhak untuk dapat hak-hak mereka sebagai seorang manusia. Jadi bila kita bantu mereka ni, kita juga ketengahkan bahawa mereka their lives matter. So bukannya diorang ni tak penting atau tak berfungsi dalam masyarakat dan society itu sendiri kan. Jadi that is what one of our fights .